Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ni ya kita bertemu lagi meneruskan lagi PDPR kita minggu ni minggu ke-30 pembelajaran. Dan kita dah memasuki bulan 9 kan, dah di hampir penghujung bulan 9, kita masih lagi ber-PDPR dari rumah. Ya, tak tahulah kita ni ada rezeki ke tidak untuk bertemu secara bersemuka pada tahun ini ataupun mungkin tahun depan terus. Wallahu a'lam. Kita tunggu dan lihat sahaja ya. Doakan insya-Allah itulah yang terbaik untuk kita. Kita reda je lah. Okey, untuk tajuk hari ini ya semua dah tahu, dah tengok. Kita Ustazah nak sambung ya untuk tajuk Jawi. Minggu ni kita buat Jawi 2 masa. Lepas rehat nanti sambung dengan ulum. Ulum masih tajuk yang hari itulah ya. Jiran sepakat membawa berkat. Tonton video sahaja dan Ustazah akan bagi tugasan, bagi kuis lah, bagi latihan. Untuk hari ini kita sambung Jawi kita menuju Baitullah. Sebab dua, sebab hari tu kita dah bincangkan yang pertama kan, muka surat yang awal tu. Okey, hari ni kita tengok, kita nak sambung yang kedua pula, tajuk menuju Baitullah. Boleh tengoklah buku teks ya masing-masing. Okey. Kita tengok dulu objektif pembelajaran ya. Yang pertama, murid dapat mengenal perkataan pinjaman bahasa Arab. Ya, ingat lagi ya, hari tu kita menuju Baitullah ni kita sentuh tentang perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, kemudian kita tengok pula seterusnya, murid dapat membaca perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang ketiga, murid dapat membina ayat pinjaman bahasa Arab dengan betul. Okey, itu objektif dia. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat mengenal sekurang-kurangnya 5 perkataan. Ustazah nak kurang-kurangnya boleh baca 5 perkataan. Tapi dia banyak perkataan yang Ustazah yakin kamu boleh baca nanti. Boleh tahu yang mana satu perkataan pinjaman bahasa Arab. Kemudian murid dapat membaca sekurang-kurangnya 5 perkataan pinjaman. Yang tadi kenal, lepas tu dapat baca. Dan yang ketiga, membina. Kita akan cuba bina ayat. Okey. Seterusnya kita masuk. Baca doa dulu. Adam Darwish buka mic. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ju alaina min khaza'ini rahmatika ya rahimin. Amin. Amin. Terima kasih Adam. Alhamdulillah. Okey. Sama. Sabar ya. Irina nak baca nanti lepas ni. Ada masih banyak lagi benda kita nak baca. Okay, terima kasih Adam Darwish. Kita dah pun selesai baca doa. Semoga pembelajaran kita diberkati, kamu dimudahkan faham dan diberi ingatan yang kuat untuk pembelajaran ini. Okey, kita tengok seterusnya. Ini kita dah sentuh dah masa yang menuju Baitullah yang pertama kan. Okey, kita refresh balik. Okey, apakah perbezaan perkataan pinjaman dan serapan bahasa Arab antara dua tu? Kita saja Ustazah buat persoalan antara pinjaman dan serapan. Ingat lagi ke tidak? Siapa ada yang boleh nak jawab ke tidak? Ada beza ke tak ada beza sebenarnya? Okey. Mesti kamu dah tak ingat, bela-bela. Okay, Ustazah teruskan jawapannya. Okay, kalau pinjaman bahasa Arab macam mana, kalau serapan macam mana? Sebenarnya sama sahaja ya, dari secara umumnya pinjaman dengan serapan tu sama sahaja. Cuma ada beza sedikit dari sudut ejaan ya. Okay, yang pertama, kalau perkataan pinjaman tu dia dikekalkan ejaan bahasa Arab telah dikekalkan. Kalau serapan ni dia berubah sedikit ejaannya sebab dia telah diserap dan dijadikan bahasa Melayu yang jadi bahasa Melayu kita yang kuat, kemudian diubahlah sedikit ejaan dia, tak ikut ejaan lama.
Okey, yang contoh yang pinjaman perkataan-perkataan yang merupakan istilah keislaman yang kekal ejaannya. Istilah-istilah keagamaan kita contohnya wudu, apa lagi ya? Islam, iman, ihsan, apa lagi? Rukun-rukun tu kan. Okey. Isya, Zuhur, ada istilah keislaman. Okey. Kemudian seterusnya perkataan-perkataan umum yang telah lama digunakan. Ya, perkataan yang bukan istilah keislaman tapi dia telah lama kita gunakan. Dah sebati dengan kita. Contoh masjid kan. Ya, kita dah lama kita guna. Jadi dikekalkan ejaannya. Okey, seterusnya yang pertama alif lam di awal perkataan. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kita tak ubahlah ejaan dia, kita guna pakai ejaan bahasa Arab yang betul, yang sama dengan bahasa Arab. Walaupun kita dah pinjam. Kemudian ada pula hamzah ataupun ta marbutah ataupun ya kan di akhir perkataan. Contohnya kalau hamzah tu wudu, insya, dia kekal. Kalau ta marbutah tu ibadah kan, akidah, maksudnya kita kekalkan. Ya ni alif maksurah ni ataupun ya dalam tulisan Jawi kita panggil dia ya. Contoh perkataan taqwa, okey. Dia kita kekalkan sebagaimana bahasa Arab itu mengejanya. Jadi kita kekalkan. Okey, seterusnya untuk yang serapan, dia adalah perkataan-perkataan umum yang lain. Contohnya sabun, kertas. Itu bahasa Arab sebenarnya ya. Macam kertas, patutnya kalau bahasa Arab tulis qaf ra, ta alif sin, kertas. Tapi bila kita dah serap dia dalam bahasa Melayu kita dah jadikan dia kertas. Macam dah jadi bahasa Melayu walaupun kita pinjam asalnya, tapi kita dah serapkan. Jadi kita ubah dia punya ejaan jadi kertas kafra tasin kan. Dia tak ikut Arab pula, Arab kafra kan, ta. Okey. Contoh sabun kan. Sabun. Pun sama juga tu bahasa Arab. Ya. Banyak lagi kataan-kataan yang lain yang kita pinjam. Ya, bahasa Melayu sebenarnya dia banyak pinjam perkataan bahasa lain. Dia banyak perkataan dalam bahasa Melayu ni yang pinjam bahasa yang lain. Okay, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain lah. Ya, untuk kalau bahasa Melayu sendiri yang dia memang asal sendiri dia tak banyak, ada sikit je perkataan-perkataannya. Okay, tengok seterusnya. Ni kita dah belajar itu kan. Okay, yang hari ni kita nak masuk yang ni. Kita nak masuk yang hari ni muka surat berapa ni? Okay, siapa yang boleh tengok buku teks? Bagi tahu Kak Sazam, muka surat berapa yang ada gambar ni? Muka surat 38. Okay, bagus Amira. Muka surat 70 ke 38 ya? 78. 78. Okay, boleh buka muka surat 78. Sama je, saya ambil memang daripada buku teks. Okay, angkat tangan siapa nak baca? Yang pertama dulu, nombor 1 ni dulu. Tadi ni okay, Akilah nak baca. Okay, Akilah buka mic. Akilah baca dulu nombor 1 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah, kita telah mendengar taklimat yang telah disampaikan pada kali ini. Kita akan mengadakan latihan tawaf mengelilingi replika Ka'bah. Ya. Ustaz
Harapkan. Harapkan kamu dapat menumpukan perhatian apabila kita Ya? mele- Melak. melaksanakan Nya. nanti. Ustaz sebagai mutawif Ya. akan memimpin kamu melakukan tawaf. Okey, bagus Akilah. Alhamdulillah boleh baca dengan baik. Okey, ya, ni cerita tentang ustaz ni dia nak mengajar anak-anak murid dia ni untuk melakukan amali tawaf. Tawaf ni tahu masa bila? Kita laksanakan sewaktu bila tawaf ni? Ada yang tahu? Jawab, buka mic jawab. Tak tahu? Bila agaknya kita orang melakukan tawaf? Sebab tu menunaikan ibadah apa? Ibadah haji. Ya, betul. Bagus Adam. Sewaktu melakukan ibadah haji ni, ustaz ni maksudnya dia nak ajar anak-anak murid dia menunaikan haji lah. Dia nak ajar tawaf, macam mana tawaf. Okey, tu yang pertama, perenggan pertama tadi ustaz tu cakap. Okey, kita tengok pula sambungan dia. Siapa nak baca? Angkat tangan. Ada siapa nak baca? Cuba baca. Mana Ildina? Tadi dia angkat tangan awal lagi. Ada yang nak baca? Buka mic kalau nak baca. Nak kena panggil nama Aiman Faris. Aiman Faris, buka mic. Okey. Sekarang akan kita mulakan latihan tawaf bermula dari Hajar Aswad. Semasa tawaf, kita perlu memperbanyakkan zikir, Istighfar dan juga doa kepada Allah. Ya, bagus Aiman. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak risau, kamu ni lama-lama tak pergi sekolah, tak lagi. Kita tak baca, tak belajar baca, lama lupa, takut. Kamu tak reti dah nak baca jawi. Tu yang suruh baca je. Baca tu, okey. Tak apa, kita belajar kan, kita belajar. Okey, bagus Aiman. Terima kasih. Okey, kita tengok ini satu muka surat ni, satu page. Ni satu muka surat. Okey, cuba kamu kenal pasti. Cuba bagi tahu Ustazah, kenal pasti. Kalau yang tak boleh bercakap tu boleh type dekat chatting. Apa perkataan-perkataan yang kamu rasa kat sini adalah perkataan pinjaman bahasa Arab? Tulis dekat chatting, senang. Tulis dekat message tu. Mana satu perkataan pinjaman bahasa Arab daripada teks yang Ustaz tu baca, yang Ustaz tu sebutlah tadi. Kawan-kawan kamu baca. Apa Akilah? Kataannya Akilah? Ustaz. Ustaz, betul. Lagi? Ada lagi tak? Tawaf. Pandai, tawaf. Lagi? Replika Kaabah. Replika Kaabah. Replika tu bukan Kaabah tu betul. Kan? Okey, replika tu bahasa Inggeris pula. Tapi dia sekali lah sebab nak cerita tentang Kaabah ni. Okey, Ustaz tawaf Kaabah. Mutawif lagi. Ada lagi tak? Doa. Doa, betul. Lagi? Zikir. Zikir, pandai. Istighfar. Ya, istighfar. Bagus. Allah. Tawaf. Tawaf dia berapa kali tawaf ni? Tawaf. Lagi? Allah. Lagi? Hajarul Aswad, betul. Firdaus. Lagi?
Ada lagi. Allah tadi kan siapa sebut Allah. Okey. Ini antara perkataan-perkataan pinjaman. Maksudnya kamu dah kenal mana satu perkataan pinjaman. Okey, kalau yang tak ada dimerahkan, kamu rasa ada tak yang dalam tulisan warna hitam yang tak merah ni, ada tak perkataan pinjaman bahasa Arab yang kamu rasa? Baca dari atas. Ha, cuba kita Ustazah. Sebabnya ada Ustazah nampak. Ada Ya, yeah. Sofia Alicia. Baca, bagi tahu. Allah atas. Allah. Ni Atas taliku. Assalamualaikum kan? Betul. Okey, ni pun dah bahasa Arab semua, memang ni bahasa Arab. Okey, ada lagi tak? Kat bawah tu ada lagi. Tengok tengok baris pertama. Okey, kalau murid-murid bukan yang pun bahasa Melayu, dirahmati Allah. Ada tak rahmat? Ya, rahmat. Rahmat ni bahasa Arab lah asalnya. Tapi dia dah dimasuki dengan imbuhan-imbuhan kan. Okey, Allah tadi. Ya. Nyaman juga. Okey, lagi kita telah mendengar. Ni apa ni? Sebutkan kataan ni. Ha. Limat. Ya, taklimat. Taklimat ni bahasa Arab. Sebab tu kamu tengok dia ada ain. Ya, taklimat. Tapi bila kita eja dalam tulisan Rumi, kita tulis K kan? Taklimat. Ya, maklum. Itu sama lah perkataan maklum. Taklimat, maklum. Kita kalau dalam tulisan bahasa Melayu kita, ABC tu kita tulis TAK, tak LILMAT, mat, taklimat. Tapi sebenarnya dalam tulisan Jawi dia ambil balik dalam bahasa Arab dia. Taklimat. Kita tak gunakan kaf, kita guna ain. Taklimat. Ini sebenarnya asalnya perkataan bahasa Arab ya. Taklimat daripada perkataan ilmu, tahu ya, pengetahuan, taklimat, maklum. Sama lah tu. Okey, ni lagi. Ada yang terkerja. Apa dia? Sebab apa mama terkerja? Apa dia Akilah? Akilah tersilap cakap ke? Terbuka mic. Okey, yang telah disampaikan. Okey, ada lagi tak? Latihan bukan, mengelilingi pun bukan bahasa Melayu ya. Harapkan dapat. Dia kalau ada huruf pa, huruf nga, yang huruf jawi-jawi tambahan tu, itu bahasa Melayu lah tu. Bukannya bahasa Arab. Kalau huruf Arab dia asal, dia tak ada huruf nga, pa, apa semua tu dia tak ada. Ga tak ada dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau dalam huruf hijaiyah kita tak jumpa. Huruf nga, ca, pa, ga, apa semua tu tak ada kan. Kalau macam apabila ada huruf pa tu bukanlah tu. Kalau perhatian pun huruf pa bukanlah tu. Tu bahasa Melayu lah tu. Kan menumpu kan ada huruf pa. Confirm bukan bahasa bukan pinjaman bahasa Arab. Okey. Kalau dalam pinjaman bahasa Arab tak ada huruf-huruf tersebut. Ya. Sama ada bahasa Melayu asal ataupun pinjaman bahasa Inggeris, dia ada masuk huruf-huruf tu. Okey, yang tawaf. Tawaf, mutawif, tu semua bahasa Arab lah tu. Okey, bagus. Kita tengok seterusnya. Apa maksud tawaf tu, mutawif ni. Okey, mutawif. Dia ada nota dekat buku teks nombor bawah tu. Mutawif. Okey, seorang baca. Amira buka mic. Amira baca. Mutawaf. Mutawif. Mutawif Ha. bermaksud berasal daripada perkataan Tawaf. tawaf Iaitu orang yang mengajar mengurus dan memimpin jemaah serta hal-hal yang
berkaitan dengan uh, i. ibadah ha, ibadah haji dan uh, Umrah. umrah. Ya, bagus Amira. Tahniah. Terima kasih. Okey, itulah dia mutawif. Tadi kita ada dalam teks tu kita ada sebut perkataan mutawif. Apa dia mutawif tu maksudnya? Mutawif tu ialah perkataan yang berasal daripada perkataan tawaf. Sebabnya kalau bahasa Arab dia ada, mesti ada satu kata dasar dia. Daripada satu kata dasar tu dia akan dipecah-pecah, dia akan diubah-ubah. Ya. Macam bahasa Melayu lah kan. Bahasa Melayu kata dasar dia satu, kemudian dia akan masuk imbuhan sana, imbuhan awal, imbuhan akhir. Dia jadi berubah lah maksud dia sikit kan. Okey, macam ni tawaf, asal dia tawaf. Mutawif ni asal dia tawaf. Kemudian iaitu apa dia mutawif ni? Orang yang mengajar, ya. Orang yang mengajar, kemudian mengurus dan memimpin jemaah serta hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, ya. Kerana kalau orang yang pergi Mekah tu, yang pergi haji ataupun pergi umrah tu, ya, kadang-kadang dia perlukan seorang mutawif. Walaupun ni sebab mutawif ni biasanya orang yang dah biasa pergi ke sana, dah biasa dan dia dah tahu selok-belok di sana. Kadang kalau kita first time, kita tak tahu kat mana nak perginya ni kan, nak tuju ke mana, Masjidil Haram, tandas kat mana, nak ambil wuduk kat mana kan, kadang kita tak tahu. Ataupun lepas tu nak tawaf ni kat mana, nak bermula daripada Hajarul Aswad, kat mana Hajarul Aswad, jadi kita tak tahu. Jadi dia akan ajar, ya. Kalau kita tak tahu, kita nak buat macam mana ibadah tu, ya. Tak boleh, tak sah lah ibadah kita kalau kita buat salah. Ibadah kita, ibadah haji, umrah kita akan jadi tidak sah. Jadi perlukan kepada mutawif, ya, orang yang mengajar kita. Jadi dia akan bawa satu rombongan. Kadang-kadang tu ada rombongan dia jadi ketua, orang ni semua ikut dia. Macam tu. Okey, dia akan bagi tahu. Okey, sekarang ini kita akan melakukan tawaf. Mula dari sini. Okey, pasal niat ke apa benda ke kan? Mula dari sini. Okey, kita baca talbiyah. Macam tu. Orang pun ikut. Ikutlah dia pusing 7 kali ke apa ke ikut. Okey, inilah dia mutawif. Itu orang yang mengajar ataupun memimpin sesuatu jemaah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, perkataan-perkataan bahasa Arab, ya. Perkataan pinjaman bahasa Arab. Ada. Ya, contohnya berasal, asal. Nampak ni huruf sad. Dia tak guna sin, dia huruf sad. Maksudnya ini adalah pinjaman bahasa Arab. Asal Arab, bahasa Arab dia dengan perkataan bahasa Arab dia ialah asal. Maksud yang sama. Maksud yang sama, asal. Bermula berasal. Okey, dia asal dia bahasa Arab. Kemudian saya dah kata kalau ada pa, bukan kan? Pa pun bukan. Okey, iaitu pembukaan orang dia dengar ni bukanlah. Okey. Mengurus memimpin jemaah. Jemaah. Ada ain tu, jemaah. Bahasa Arab. Ini pun pinjaman bahasa Arab, jemaah serta hal. Nampak ni huruf ha. Bahasa Melayu dia jarang guna huruf ha kalau dia asal perkataan bahasa Melayu. Untuk bahasa Melayu kita selalunya gunakan huruf ha simpul, ha bulat. Ha simpul tu. Tapi kalau dia perkataan pinjaman bahasa Arab, kebanyakannya ha dia adalah ha yang ni. Hal-hal. Okey. Maksudnya kat sini adalah bahasa Arab, ya, pinjaman bahasa Arab. Okey. Yang berkaitan dengan ibadah. Nampak ni ibadah. Adik marbutah di hujung kan. Ibadah haji, ya, haji. Ini pun bahasa Arab lah ni. Sepatutnya kita macam kalau tulisan Jawi tu haji, mesti ha alif ha, jim ya ji, haji, tapi kenapa tak ada alif dengan ya? Sebab dia adalah perkataan pinjaman bahasa Arab kan, istilah keislaman tadi, istilah keislaman. Jadi kita ambil sebiji, kita tak tukar, kita tak ubah, kita kekalkan ejaan dia macam mana bahasa Arab, macam itulah dia. Dia ibadah haji dan umrah. Nampak ni umrah, ejaan ni umrah. Kita nak sebut dia umrah tapi ejaan dia ain mim terus. Dia tak ada kenapa. Tak alif waw mim ataupun ain waw mim kan. Ya, sebab dia adalah perkataan pinjaman bahasa
Arab, dia dikekalkan sebab dia istilah keislaman. Dia kekal dengan ejaan yang macam itulah dalam bahasa Arab macam tu ejaannya, kita pun kekalkan. Dalam bahasa Arab dia ada baris kan, yang membezakan dia tu punya vokal dia tu. Dia gunakan baris macam ni umrah, kenapa tak amrah? Sebab bahasa Arab sebenarnya baris depan, umrah kan. Okay, jadi bila kita dah pinjam, kita nak eja dalam Jawi, dalam bahasa Melayu Jawi, kita kekalkan perkataan ejaan itu. Boleh faham tak ni setakat ni? Respon kalau faham, cakap faham. Faham. Okay. Alhamdulillah, bagus. Faham. Alhamdulillah. Okay, kita tengok seterusnya. Bagus Amira, faham. Okay, kita tengok seterusnya. Alhamdulillah, anak-anak faham. Okay, ini muka surat sebelah dia. Muka surat sebelah dia. Okay, orang lain pula. Asyik Akilah je baca. Mana orang lain ni? Okay, Ustazah nak panggil lah. Kita tengok siapa ke. Siapakah yang ada. Oh, Edina dia dah terkeluar kot ya. Dah tak ada Edina. Sian dia. Awal tadi nak baca. Masa baca doa tu. Arif, okay. Bakis, baca Bakis. Bakis buka mic. Baca nombor 3 dulu. Baca nombor 3 ni. Ustazah, apakah hikmah pelaksanaan haji dan umrah? Ya, bagus Bakis. Terima kasih. Kita tengok apa jawapan Ustazah dia. Mana sayang? Antara. Yang ni nombor 4 ni. Antara hikmahnya termasuklah menguji keimanan nampak sikit, besar sikit. Keikhlasan dan kesabaran seseorang dalam masa yang sama dapati mendidik diri dengan sifat mahmud mahmudah seperti bersyukur dengan dan bertawakal banyakkan doa istighfar dan taubat kepada Allah agar dapat dipermudah urusan kita sebagai tetamunya. Alhamdulillah. Terima kasih Sofia Alisha. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah boleh baca dengan baik. Okey, inilah dia yang tadi kumpulan lelaki, ini kumpulan perempuan pula dengan ustazah kan. Okey, nampak tu ni ada replika Kaabah ni. Replika tu maksudnya benda yang kita jadikan seumpama
Macam ni Kaabah kan, seumpama Kaabah mungkin dia ambil kotak ke apa ke kan. Dan dia buatlah contoh jadikan macam Kaabah. Okey. Sebab kalau Kaabah sebenar mana dekat sini kan. Ya dekat Mekah sana lah. Dia punya anak murid ni seorang tanya, Ustazah, apakah hikmah pelaksanaan haji dan umrah? Apa hikmahnya? Okey, jadi Ustazah jawab, antara hikmahnya termasuklah menguji keimanan, ya, kemudian keikhlasan dan kesabaran seseorang. Okey, sebenarnya nak buat ibadah haji dan umrah tu ya bukan senang ya. Dia perlukan ini 3 perkara tadi, keimanan, keikhlasan dan kesabaran yang tinggi. Kalau pergi dengan niat nak melancong, memang banyaklah dia punya cabaran dia. Takut nanti ibadah dia tak jadi sebab dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas, keikhlasan tak ada. Kalau niat ni memang nak tunaikan umrah kan, tunaikan haji dengan keimanan dia yang tinggi kepada Allah dan sebagainya, dan dia sabar, kuat kesabaran dia, ikhlas. Okey ya. Itu antara hikmah dia nak menguji. Okey, kemudian dapat mendidik diri dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah, siapa boleh bagi tahu Ustazah apa maksud sifat-sifat mahmudah? Sifat yang macam mana? Boleh type kalau tak boleh nak bercakap. Siapa tahu apa sifat mahmudah tu? Dua. Baik. Cepat Balkis. Nasib baik tak sampai 3 lagi. Sifat yang baik. Mahmudah. Sifat mahmudah, sifat yang baik, sifat yang terpuji, yang mulia. Itulah sifat mahmudah. Kalau sifat yang lawan dengan dia, yang tak baik, sifat mazmumah. Namanya mazmumah yang tak baik. Yang jahat, yang terkeji kan. Jadi terpuji. Okey. Contoh sifat mahmudah, bersyukur. Okey. Bertawakal. Okey, bagi Ustazah lagi yang lain. Contoh sifat mahmudah yang lain. Sifat-sifat baik. Apa yang kamu tahu? Apa-apa saja. Sopan santun. Lagi? Ni Ustazah yang bagi tahu. Bercakap benar. Lagi Balkis? Terpuji. Bersikap terpuji. Lagi? Lagi tak? Banyak contoh sifat-sifat yang baik yang kita boleh bagi. Nolong. Ya, tolong menolong. Bagus, Balkis. Orang lain cepat. Apa lagi? Apa lagi? Fikir. Kamu kena kerah sikit otak kamu, jadi cairkan sikit otak tu. Apa lagi sifat-sifat mahmudah yang kamu boleh bagi tahu Ustazah? Rajin, ya, menghormati orang tua, menghormati guru, berkasih sayang. Itu semualah tu sifat-sifat positif kan, nilai-nilai murni. Itulah dia sifat mahmudah. Okey, seterusnya dia kata apa? Perbanyakkan doa, ya. Sebab tu di sana kita banyak membaca doa, kemudian istighfar dan taubat kepada Allah agar dipermudahkan urusan kita sebagai tetamunya. Tetamunya ni maksudnya tetamu siapa ni? Agak-agak tetamu siapa ni? Kita ni jadi tetamu siapa kalau pergi ke Mekah? Kalau pergi menunaikan haji dan umrah? Allah. Ya, betul Safia Alicia. Kita ni tetamu Allah sebab kan Kaabah Baitullah, nama pun Baitullah, menuju Baitullah. Baitullah tu maksudnya rumah Allah. Baitul rumah, Allah tu Allah lah. Baitullah rumah Allah. Maksudnya kita pergi rumah Allah, jadi tetamu Allah lah kan. Ya. Kalau orang datang rumah kita, dia tetamu kita. Kalau kita pergi ke rumah orang, kita jadi tetamu orang itu. Jadi kalau kita pergi rumah Allah, kita menjadi tetamu Allah. Okey. Dan ni dalam teks ini ya, teks muka surat yang ni, cuba kamu senaraikan apa perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab yang kamu boleh tahu, yang boleh kamu kenal, nampak. Cepat senaraikan, bagi tahu apa dia. Ya, Ustazah, bagus lagi. Haji. Haji, betul. Lagi? Umrah. Umrah, betul. Lagi? Nikah. Apa?
Hukum ke hukum? Hikmah. Hikmah. Hikmah, ya betul. Hikmah. Ha, pandai. Lagi? Doa. Doa. Betul. Lagi? Kesabaran. Mana tu? Kesabaran. Betul. Lagi? Sifat. Tawakal. Ya, istighfar. Bertawakal. Pandai. Lagi? Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur lagi? Ya. Ada lagi? Sifat. Ya, betul. Sifat. Sifat pun bahasa Arab. Sifat sahaja pun bahasa Arab. Kalau sifat mahmudah pun mahmudah bahasa Arab. Ya. Apa lagi? Keimanan, keikhlasan, ikhlas kan, iman, ikhlas, itu semua bahasa Arab. Sabar, bahasa Arab. Okey, bagus, kamu dah dapat kenal perkataan bahasa Arab. Okey. Yang saya bagi tahu ya, kalau ingat kalau ada huruf-huruf tambahan Jawi tu ya, ca, nga, pa, ga, apa semua tu kan. Dia yang tak ada dalam bahasa Arab, yang di dalam huruf, dia tak ada dalam huruf hijaiyah, dia ada dalam huruf bahasa, huruf Jawi sahaja. Tu confirm dia bukan kata pinjaman bahasa Arab. Ya, kalau kita tengok macam ni, sebagai huruf ga. Memang tak adalah, dia bukanlah bahasa Arab sebab dia ada huruf ga. Orang-orang Arab dia tak reti cakap ga. Ya. Dan sebab tengok kalau kita baca Al-Quran, ada ke jumpa huruf ga? Tak ada kan? Kan? Okey. Ada huruf nya, tetamunya. Okay, nya tu pun huruf Jawi ya, huruf tambahan Jawi. Jadi bukan. Okey ya. Inilah dia tentang perkataan pinjaman bahasa Arab. Kalau kita tengok yang dia merahkan kat sini pun ada banyak, lebih dah. Kamu nak kamu senaraikan tadi 5, tapi kamu dah dapat senaraikan pada Ustazah lebih pada 5 ya. 2 muka surat tadi ada banyak kan, lebih pada 10 perkataan. Okey, bagus. Okey. Type dekat chatting, dekat bahagian mesej. Type dekat bahagian mesej. Senaraikan 5 perkataan pinjaman bahasa Arab yang kita pelajari hari ini. Yang kamu ingat tadi, ada 2 slide tadi kan? 2 muka surat tu. Apa-apa saja daripada yang perkataan-perkataan tadi. Kamu type dekat mesej. Saya nak tengok. So, bagi masa 3 minit. Okey, Sofia Alisha kata haji. Okay, type sampai 5. Betul. Allah, betul Balkis. Maria Amira, Ustazah, betul. Pandai. Doa, betul Sofia Alisha. Iman, haji, betul Iman. Okay, lagi banyak perkataan kita dah tengok tadi. Sifat, ya betul, sifat. Sama Amira dengan Alisha. Umrah, betul. Umrah. Okay, lagi. Nampaknya kamu fokus lah. Bagus dapat jawab. Siapa yang dapat jawab ni maksudnya dia fokus. Belajar tadi. Keimanan. Betul Sofia Alisha. Keimanan. Kesabaran ya Amira. Betul. Cepat. Bagus. Lekas yang lain asyik Amira dengan Sofia Alisha je. Yang lelaki mana ni tak nampak dah. Si Adam Darwish pergi tandas tak balik-balik apa. Taubat. Betul Sofia Alisha. Kita ada tadi perkataan taubat. Ada lagi? Keikhlasan. Betul Amira. Hajarul Aswad. Betul. Umrah, keimanan. Macam tu. Betul. Betul Sofia. Zikir. Bagus. Tadi memang ada perkataan zikir. Dah Arif masuk balik. Kenapa Arif? Line tak elok ya? Jangan tekan left. Nak Aiman balik. Okey, Mahmudah. Betul Amira. Okey, bagus. Jadi
Okey, Ustazah dah nampak kamu dah boleh ingat, kamu boleh kenal ya. Aiman, masuk balik Aiman. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ni minda cerdas ni maksudnya kamu dah dapat senaraikan. Okey, kita tengok seterusnya. Pilih satu je perkataan pinjaman bahasa Arab tadi dan bina satu ayat. Okey, kamu type lah dekat chatting kamu tu. Buatlah tulisan Rumi pun tak apa. Bina satu ayat menggunakan perkataan tersebut. Contohnya haji kamu ambil tadi kan. Buatlah contoh, ibu saya akan menunaikan haji pada tahun ini. Contoh. Buat ayat lain pula. Umrah ke, haji ke, apa lagi tadi, doa, zikir, apa lagi, istighfar, taubat, hajarul aswad, keimanan, kesabaran, keikhlasan. Okey, cuba buat, pilih satu perkataan, kamu buat ayat. Ayat yang ringkas sahaja. Maksudnya nak tengok ayat kamu. Type dekat message tu, dekat bahagian chatting tu. Abang saya sedang berzikir. Bagus Adam Darwish. Macam tu lah. Mudah aja. Kita ambil ayat senang je. Macam tu. Betul. Bagus Adam. Abang saya sedang berzikir. Dah dapat. Orang lain? Siapa lagi? Kakak saya sedang berdoa. Adam Darwish juga. Okey, bagus. Ibu saya zikir. Okey. Apa Balkis? Okey, Tania. Lagi? Buat ayat ringkas-ringkas je macam tu. Kan? Ayat mudah menggunakan perkataan pinjaman bahasa Arab. Ada lagi orang lain? Lekas. So, bagi masa lagi seminit. Datuk saya pergi menunaikan haji. Macam tu. Bagus Balkis. Nenek saya pernah ke umrah. Betul. Okey, Sofia Aisyah. Betul. Bagus. Sofia Aisyah dah buat. Balkis dah buat. Adam dah buat. Okey, orang lain cepat. Mana? Iman. Okey, mak dan ayah saya menghantar nenek dan atuk ke umrah. Betul. Bagus. Ayatnya cantik. Menggunakan perkataan umrah. Okey, Iman dah buat. Okey. Yang lain? Amira, ayah saya menunaikan haji. Boleh. Bagus Amira. Amira dah buat. Lagi? Akilah? Saya sedang istighfar. Terbaik Adam Darwish. Saya sedang istighfar. Terkedu Ustazah. Alhamdulillah. Kan senang je nak buat ayat. Abang saya sedang menunaikan haji. Betul Aiman Faris. Mudah je kita nak buat ayat kan. Menggunakan perkataan haji. Okey. Okey lah tu tahniah Aiman Faris. Okey. Ada lagi yang nak buat? Arif mana Arif? Arif saya type lagi dia keluar. Arif, lepas Akilah. Keluarga saya sedang menunaikan haji. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustazah pun teringin lah nak buat haji juga. Okey, bagus. Masing-masing pandai buat ayat. Ustazah saya sedang betul Syahidah. Syahidah berada. Betul Akilah. Ustazah kan perkataan ustazah. Ustazah sedang mengajar. Betul lah tu. Tepat sekali. Okey, Alhamdulillah Ustazah faham lah anak-anak semua dah boleh buat. Maksudnya dah tercapai objektif Ustazah. Kamu memang hebat. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Ni tugasan untuk minggu ini. Ustazah akan hantar yang ni dalam grup kamu nanti ya. Okey, yang pertama tulis semula semua perkataan pinjaman. Kalau ada 20 tu 20 lah. Muka surat 2, muka surat ni. 78 dan 79. Yang tadi tu lah yang kita dah baca tadi. Yang senangnya merah-merah tu lah kan. Kalau yang kamu ambil yang macam taklimat dia tak merah tadi kan. Boleh juga Ustazah terima. Okey. Kemudian rumikan perkataan tersebut ya. Lepas kamu tulis, kamu rumikan dia. So, nak tahu mesti kamu bila baca Jawi tu maksudnya apa perkataan rumi dia kamu boleh baca lah. Okey. Kemudian yang ketiga, pilih satu. Macam tadilah, pilih satu daripada perkataan tersebut, bina satu ayat. Satu je.
Ya, kalau kamu nak buat banyak pun tak apa, tapi kurang-kurangnya satu ayat pun dah okey. Macam tadi dah banyak ayat kamu buat kan. Ustazah sedang mengajar, abang saya pergi haji, kakak saya menunaikan umrah, macam-macam kamu boleh buat tadi. Alhamdulillah. Okey, gunalah apa-apa perkataan pun, perkataan yang kamu jumpa dalam 2 muka surat tadi tu, ya, perkataan pinjaman bahasa Arab, dan kamu jadikan dia satu ayat. Buat jadi benakan dia menggunakan perkataan tu, membenakan jadi satu ayat. Okey, boleh faham ni? Boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Saya harap kamu boleh buat dalam buku tulis Jawi ya. Okey, alhamdulillah dah selesai. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah.